Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar. Ada berita pagi ini yang baru saya terima daripada Malaysia Kini bertajuk Sampul apa boleh muatkan wang Singapura dolar 600,000? Berita penuh, ketiadaan bukti tidak langsung adalah antara sebab Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dibebaskan hari ini daripada semua 40 pertuduhan menerima rasuah berhubung sistem visa asing VLN. Dalam penghakimannya, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Muhammad Yazid Mustafa berkata dia tidak dapat membayangkan bagaimana jutaan wang dimasukkan ke dalam sampul surat dan dihantar kepada Zahid. Muhammad Yazid berkata dalam kes Rosmah Mansur, beg-beg digunakan untuk menghantar berjuta-juta wang tunai kepada isteri bekas Perdana Menteri itu yang telah disabitkan bersalah dalam kes rasuah projek solar hybrid bernilai RM1.25 bilion ringgit. Ketiga-tiga saksi utama memberi keterangan bahawa semua wang tunai dimasukkan ke dalam sampul coklat pada setiap kali penghantaran. Pada mulanya, amaun bulanan ialah Singapura dolar 200,000, tetapi kemudiannya dinaikkan kepada Singapura dolar 300,000 dan akhirnya 520,000 Singapura dolar. Bagi bulan yang tertinggal, jumlah itu kemudian akan digandakan pada bulan-bulan berikutnya. Sebagai contoh, jika mereka tidak membayar pada Januari, amaun itu akan dibayar bersekali pada Februari. Sekali lagi, ia semua dimasukkan ke dalam sampul surat, katanya. Berbanding kes Rosmah, penghantaran pertama RM5 juta ringgit dalam bentuk wang tunai pada 20 Disember 2016 dibahagikan kepada dua beg berisi RM2.5 juta ringgit setiap satu. Untuk penghantaran kali kedua berjumlah RM1.5 juta. Wang itu dimasukkan ke dalam dua beg. Dalam kes Zahid, pihak pendakwaan tidak menunjukkan sembarang sampul surat. Tiada bukti menunjukkan saiz sampul surat yang digunakan. Saya tidak boleh bayangkan saiz sampul apa yang boleh memuatkan wang tunai Singapura dolar 600,000 yang bersamaan dengan sekitar RM1.6 juta ringgit pada masa itu, kata Yazid. Tiada rakaman kamera letar tertutup CCTV dikemukakan di mahkamah. Pemandu tidak dipanggil, pengawal tidak dipanggil, anggota polis tidak dipanggil. Slip transaksi touch and go tidak dikemukakan, log panggilan telefon dan mesej dan dengan Zahid juga tidak dikeluarkan, katanya. Dalam kes Rosmah, dia berkata saksi yang dipanggil oleh pihak pendakwaan termasuk individu yang mengambil wang dan kaki tangan bank, manakala cek bank turut dikemukakan sebagai bukti. Bukti tidak langsung seperti yang diketengahkan dalam kes Rosmah, semuanya tiada dalam kes ini. Begitu juga, ada gambar diambil dan plan lekaran dalam kes Rosmah tetapi tidak dalam kes ini, katanya. Hakim berkata, Nicole, seorang warga Cina yang bekerja dengan subkontraktor di Hong Kong, memainkan peranan penting untuk menjelaskan peranannya dalam menyediakan sebahagian besar dana RM238 juta seperti yang dinyatakan dalam ledger. Dalam kes Zahid, saksi yang terlibat atau mempunyai pengetahuan mengenai sumber dana itu, yaitu Nicole Tan, dua pengurup wang telah disoal siasat dan keterangan mereka direkodkan tetapi tidak dipanggil sebagai saksi untuk menyokong kes pendakwaan. Selain Nicole, berdasarkan bahagian deposit dalam ledger, wang telah diterima daripada 15 pihak lain tetapi ia tidak pernah dijelaskan atau diterangkan oleh mana-mana saksi pendakwaan mengenai siapa 15 pihak ini dan bagaimana mereka terlibat dalam perkara itu, katanya. Hakim kemudian membuat kesimpulan bahawa 3 saksi utama itu tidak boleh dipercayai. Anehnya, bekas pengurus pentadbiran Ultra
Kirana Sindiran Berhad UKSB, David Tan Siong Sun yang merupakan pencipta ledger itu mengakui semasa pemeriksaan balas bahawa penyerahan kedua wang tunai RM3 juta melalui bagasi adalah satu perkara yang difikirkan semula, afterthought, katanya. Pengakuan selepas memikirkan semula oleh saksi untuk pendakwaan ini adalah lebih daripada mencukupi untuk saya mendapati bahawa dia tidak mempunyai credibility, katanya. Tan memberi keterangan bahawa dia menghantar wang kepada Zahid sebanyak 2 kali, manakala rakannya dan bekas pengarah Harry Lee membuat 40 kiriman, manakala seorang lagi pengarah syarikat, Wan Kurisa Shah, membuat beberapa kiriman lain. Saksi ini di satu sisi memberi keterangan akan merekodkan pembayaran pada hari yang sama atau keesokan hari pembayaran. Namun, apa yang ditunjukkan kebanyakan ruang remark dalam ledger diberikan kosong tambah Yazid. Seorang lagi saksi, Lee juga bersetuju bahawa ruangan remark kosong tidak menunjukkan wang telah dibayar kepada tertuduh. Ruangan remark yang kosong itu menimbulkan kemungkinan seperti kesimpulan yang dicadangkan oleh pihak pembelaan bahawa wang itu mungkin diagihkan di kalangan 3 saksi utama kerana mereka mempamerkan gaya hidup mewah. Setiap mereka mempunyai 1 unit hartanah di pavilion. Wan Kuris juga memiliki sebuah rumah banglo di Putrajaya dan sebuah rumah berkembar di Cyberjaya, 2 Range Rover, motosikal mewah dan bayaran cukai berjuta-juta ringgit. Tanpa sokongan bukti yang kukuh, saya tidak boleh secara sedar menyimpulkan bahawa wang itu sebenarnya diterima oleh Zahid, seperti yang dicadangkan oleh pihak pendakwaan berdasarkan transaksi yang dicatatkan dalam buku ledger tanpa rekod bahawa wang itu benar-benar diterima oleh tertuduh dalam ruangan remark, katanya. Saya dapati keterangan saksi utama pendakwaan, Tan, Lee dan Wan Kuris tidak boleh dipercayai dan tidak mempunyai credibility. Oleh itu, saya mendapati bahawa tiada penekanan perlu diberikan kepada ledger berkenaan, kata Yazid. Bekas Timbalan Perdana Menteri itu didakwa atas 33 pertuduhan menerima rasuah daripada UKSB berjumlah Singapura dolar, 13,560,560 bersamaan RM43.6 juta antara 2014 dan 2017. Zahid juga menghadapi 7 pertuduhan memperoleh Singapura dolar 1.15 juta bersamaan RM3.125 juta ringgit, 15 Swiss francs RM70,000 dan AS dolar 15,000 bersamaan RM68,000 ringgit daripada syarikat yang sama. Zahid didakwa menerima rasuah untuk menyambung kontrak UKSB bagi mengendalikan perkhidmatan pusat sehenti OSC di China dan sistem VLN serta menyambung kontraknya dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membekalkan sistem bersepadu VLN. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16(E)(B) Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana lebih tinggi. Sekian berita pagi ini, teruskan menonton dalam channel ini.